Tengok polis tahan tu jadi trauma. Ya, jadi macam-macam lah cerita pada waktu tu, sejarah ataupun pengalaman kita lah. Anak cucu kita yang dah hidup seronok, mewah di Malaysia ni, tiba-tiba ujian macam ni bagi dia ingat. Macam inilah susahnya orang-orang dulu. Okey, baik, dia teringin. Jadi Rasulullah ni teringin untuk balik, maka dia nak balik ke Mekah bukan balik saja. Balik untuk dia masuk mengerjakan ibadat umrah. Okey. Okey, balik mengerjakan ibadat umrah. Balik mengerjakan ibadat umrah, Rasulullah berpakaian ihram. Jadi sahabat tengok, sahabat pun ikut. Dan Rasulullah bertalbiyah. Apa talbiyah? Ini ucapan talbiyah ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Okey. Maka sahabat pun ikut. Jadi bahasa Arab dia orang fahamlah apa maksudnya. Aku terima panggilanmu ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilanmu ya Allah. Bila kita ucap ni tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, bila kita talbiyah ni, boleh tak kita talbiyah? Soalan dia, talbiyah sekarang. Boleh tak kita duduk saja-saja untuk talbiyah? Kita memang nak pergi ke Mekah, kita memang nak menunaikan ibadat haji, tapi tak tahu bila. Tak dapat lagi surat tabung haji. Abang selalu ikut kan, kursus haji. Berapa lama bang? Saya ikut 2 tahun dah kan. Dah 2 tahun. Ada orang 2 tahun, ada orang 3 tahun, ada orang 4 tahun, ada orang 7 tahun. Ada tak 7 tahun di sini? Ada, ngangguk, segan nak angkat. Sudah 7 tahun. Masuk universiti dapat degree 4 tahun. Kan? Kita dah 7 tahun. 7, 4 tahun tolak dengan 7, 3 tahun. Masuk master, sekarang ni masters ni, belajar peringkat lepas tu dia 3 tahun. Maknanya kita master. Wow. Dah sampai ke masa ikut je. Anak kita tengok, mak tak ada ke bosan ke pergi sana benda yang sama? Tak bosan. Sebab kita nak belajar. Kita belajar ni bukan belajar long life learning, bukan panjangnya tu. Sebab kita nak pergi ke Mekah. Kita nak tahu, mana tahu kot tahun ni dapat surat panggilan haji. Okey, benda basic pun kita kena tahu. Okey, baik. Jadi bertalbiyah tu boleh tak? Talbiyah ni tuan-tuan, bangun tahajud pagi tadi pukul 3.30. Okey, saya duduk dengan mak saya pukul 3.30, mak saya akan kejut. Ketuk pintu tang sebelah. Pukul 3.30 memang dia bangun lah. Bangun. Jadi boleh tak kita duduk lepas tahajud kita talbiyah? Talbiyahlah sikit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab kalau ikut maksud dekat sini, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Kita ni ada rasa perasaan kita teringat kat Mekah. Kita memang dah daftar kursus asas haji, kita nak jadi tetamu Allah Ta'ala. Jadi boleh kita talbiyah, tapi tak payah talbiyah kuat-kuat. Tak payah talbiyah kuat-kuat. Jadi jadikan dia sebagai doa. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Ya Allah, teringin sangat. Ada orang dekat 9 tahun tak dapat-dapat. Sangkut pula dengan PKP kan. Sampai ada seorang jemaah ni jumpa saya minggu lepas, Ustaz, saya dah ikut lama dah. Dah 9 tahun saya ikut. Saya tak larat dah tu. Rasa nak pergi umrah. Saya pun cakap, kalau puan ada duit, insya-Allah boleh pergi umrah. Tapi kalau puan ada duit simpanan untuk haji, hati-hati sebab tahun ke-9 ni biasa ni dia panggil. Ya ke? Tapi saya rasa macam tak yakin dah. Lama sangat tunggu. Tu betul lah, memanglah bila lama tu kita rasa ni. Ingatlah ya, Allah SWT uji kita. Selama mana kita dah daftar tu, itu tanda awal Allah menjemput kita. Allah jemput kita. Okey, baik. Kita tengok dekat sini apa kandungan dia. Dah kita intro, ada saya introkan di sini, ada cerita sikit dalam masa 4.5 jam ni saya ceritakan, dah masuk dah hukum-hukum sedikit pada slide yang ada dalam ni. Okey. Dulu minggu kursus haji ni dia mencapai sampai 18 minggu tak salah saya. So sekarang ni dipendekkan, bagi pendekkan lagi. Tapi bila pendek, masa yang kita ada sejam awal, sejam yang kemudian lepas rehat sekejap lagi, memang dia dah combinekan betul-betul masuk semua. Jadi bila masuk semua banyaklah. So dia kata dekat sini ada 4 benda besar yang nak kita baca, nak kita ulang kaji pagi ni. Ada 4 benda besar. So mungkin tak sempat. Bila nak cerita satu-satu mungkin tak sempat. Dekat sini pun slide dia sini, kalau tuan-tuan tengok dekat ujung tu ada tulis 48 slide. 48 slide. Kalau 1 minit, satu slide ni dah kalau 5 minit, berapa pula masa yang kita nak selesaikan. Jadi saya akan
pilih slide-slide yang mana merangkumi semua. Okey, lebih mudah kita sentuh. Sebab tu namanya kursus asas haji. Benda yang asas. Kalau rasa nak lebih dalam, insya-Allah tabung haji akan ada kursus namanya kursus intensif. Intensif ni dia panggil dalam satu kumpulan tak sampai 100 orang. Satu kumpulan tak sampai 100 orang. Jadi penceramahnya penceramah lain lah pula. Penceramah ni akan jelaskan hukum tu lebih detail, lebih terperinci, lebih dalam. Masa tu pula dalam kursus intensif ni ada 2 hari sepenuh pagi sampai petang. Dia ajar 2-3 hari ke seminggu macam tu lah, tak salah saya. Detail semua, bukan hukum hakam saja, bab kesihatan pun dia ajar detail. Bab semua benda dia ajar detail di situ. Dan kursus intensif ni bagi orang yang dapat tawaran mengerjakan ibadat haji sahaja. Jangan risau, bila dapat tu kita kena masuk. Dah masuk dalam tu, lepas berapa hari ada ujian. Ujian bertulis. Bila masuk ujian bertulis tu, maklumlah ujian bertulis ni, apa yang kita belajar daripada hari pertama sampai hari terakhir, ujian tuan-tuan kena jawab, kena lulus. Kalau markahnya ada 20 soalan, 20 soalan kena lulus. Kalau tak lulus, apa jadi? Susahlah pergi haji. Bukan susah haji, memang tak lepas pergi haji. Kalau tak lulus tuan-tuan, tabung haji panggil lagi. Berapa orang yang tak lulus ni, bagi lagi kursus. Lunyeh orang kata. Allah, udah tak lalu dengar ustaz tu bercakap je. Lunyeh, maknanya letih lah kan. Jadi dia akan bagi juga, tuan-tuan faham. Dah sampai ke Mekah tuan-tuan, tengok tuan-tuan dah dapat latihan lepas intensif tu, sampai ke Mekah, setiap hari ada taklimat, ada ceramah tentang ibadat hari ni nak buat apa. Okey, tuan-tuan, hari ni pergerakan kita dekat sana untuk buat umrah. Jadi kejap lagi akan ada ustaz yang ceritakan. Pembimbing di sana pun cerita lagi. Bagi lagi. Sampai kita pergi pun dah tahu dah. Kita pun dah expert. Jadi faham supaya kita pergi haji ni, sekali kita pergi haji, alhamdulillah sempurna ibadat kita. Tak ada kita sangkut lagi. Tak ada kita rasa nak bawa balik Malaysia. Ya Allah, aku tak settle lagi, tak reti ya Allah. Dulu kursus haji tak ada. Tuan-tuan memang tahulah, tuan-tuan lebih arif, lebih berusia pada saya, tanya mak bapak kita, dema pergi tu, naik kapal laut tu, mana ada kursus haji? Mana ada kursus haji? Arwah nenek saya bila dia tanya nak pergi haji, siapa nak bawa aku tak tahu. Nak ucap la haula wala quwwata illa billah pun tak reti. La qaula. Tapi pergi haji. Jadi tak ada bimbingan. Jadi macam mana orang dulu yang tak ada bimbingan pergi haji? Itu dia punya urusan dia lah. Tapi macam mana tabung haji ni dia cuba. Banyaklah kritikan. Contohnya kritikan kita ni 18 minggu. Dipendekkan 14 minggu. Lama sangat sampai berminggu-minggu. Kan? Lepas itu pula dah pendek sangat pula. Udahlah banyak pula. Ada orang bagi tahu. Ni banyak sangat. Ni nak cerita apa sampai semua tak faham. Masuk kursus hari ni, pagi ni keluar kan tanya isteri. Tadi ajar apa? Tadi belajar apa? Tahulah. Tahulah nasi lemak ni sedap. Itu je dia tahu. Kan? Bukan tak tahu bang, banyak sangat. Sekarang tak tahulah. Macam tu kan. Jadi kita pun biasalah dengar. Tapi insya-Allah berkat. Berkat kita. Okey. Baik. Yang pertama hari ni kita nak cerita tentang rukun haji dan wajib haji. Haji ni dia ada rukun, ada wajib. Apa beza rukun dan wajib? Okey, kita akan jelaskan. Ada lagi 10 minit nak rehat. Nunggu je 10 minit. Kalau di Teluk Intan, pegawai dia beritahu ustaz, dia punya masa sampai 10.15 minit. 10.15. Sebabnya dia habis 11.45. Kita 11.30 11.30 kan? 11.30. Okey, tak apalah. Ni banyak akikah ni. Banyak kenduri. Okey. Soalan Mega Datuk lah, ustaz boleh habis awal tak? Itu soalan ni. Ada apa saya tanya kan? Ada apa nak habis awal? Sebab saya akikah ada 5. Ada 5 kambing, mesti kurma kambing. Saya nak orang, yalah, waktu minggu pertama kan cuti tu. Baik, okey, tengok Yang kedua kita akan sebut kepada rukun dia. Okey, tengok pada di sini kita akan sentuh tentang rukun haji.
wajib haji, ada rukun haji. Tapi minggu ni kita nak sentuh tentang rukun. Bila sebut tentang rukun, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 rukun. Kita akan tengok ya. Pertama, dia kata rukun pertama yang kita nak sentuh adalah niat. Seorang mengerjakan haji. Yang kedua, dia pergi kepada rukun haji yang kedua adalah wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, tak ada sini. Di sini lah. Okey, saya sebutlah. Dekat sini dia bagi slide dekat sini. Yang keempat adalah mana? Sa'i. Yang kelima bergunting, bercukur. Kemudian yang keenam tertib. Okey, ya. Tertib. Besar kan. Yang ini. Okey. So dia kata rukun kita ni pertama sekali ada 6, yang 6 ni kena komplit. Itu sebab namanya rukun. Rukun ni tiang. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu 5 perkara. Tiang bagi agama Islam ni adalah 5. Okey, rukun haji ini ada 6. Okey, rukun haji dalam mazhab Syafi'i ada 6. Jadi tiang dia mesti tegak, tiang dia mesti kuat, dan tiang dia mesti kena ada. Kalau tak jadi haji. Maksudnya kalau kata jemaah, salah seorang jemaah namanya Encik Zul, ada Encik Zul sini, Encik Zul pergi untuk menunaikan ibadat haji, dia sampai di sana, dia wajib, bukan wajib saja, dia mesti, mahu tak mahu, dia mesti menunaikan ke-6 perkara ni. Namanya rukun. Apa kata kalau kita tak dapat sempurnakan? Kalau kita tak sempurna, apa jadi? Okey, apa jadi kalau kata orang yang nak mengerjakan ibadat umrah ni, rukun dia tak sempurnakan. Dia tak buat, satu je tak buat. Bukankah ada 6? Tiang tu 6, kalau tak ada satu pun boleh lagi jalan. Itu cakap kita. Tapi cakap bab hukum tak boleh. Maknanya kalau kata Encik Zul pergi ke sana, sampai kepada waktu wukuf di Arafah, dia tak pergi ke wukuf Arafah tu. Pergerakan kita, katakanlah kita ni, satu masjid ni, satu maktab. Satu maktab ni maksudnya satu penginapan. Di sana ada hotel, kita panggil maktab. Okey. Jadi bila kita pergi ke sana, satu masjid ni, inilah satu bangunan yang kita duduk. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni satu masjid ni kita, satu bangunan tu kita. Ada salah seorang jemaah kita ni tak sihat. Okey, bila dia tak sihat, pada waktu wukuf di Arafah, sehari sebelum, 2 hari sebelum, tabung haji, pegawai tabung haji yang ada di bawah, di ofis yang di bawah setiap hotel tu akan bagi tahu. Okey, tuan-tuan kena bersiap sedia, jaga kesihatan, jangan kita pergi jauh-jauh, jangan kita terdedah kepada cuaca panas, sebab 2 hari lagi kita akan wukuf di Arafah. Dijaga sungguh-sungguh. Kita ni diingat. Jadi kita ingatlah. Tak pergi. Alhamdulillah pada hari wukuf di Arafah, seorang jemaah haji yang sakit ni tadi, dia sihat dan dia pergi untuk wukuf di Arafah. Tiba-tiba ada seorang jemaah ni, bila pergerakan kita untuk wukuf di Arafah, dia pergi ke mana? Dia pergi ke masjid. Pergerakan tu pula contohnya pagi. Ini gambarannya, pagi. Kita dah bagi tahu dah, esok semua bersiap, bawa beberapa helai pakaian untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sehari, kemudian kita akan duduk di Muzdalifah dan di Mina sebanyak 3 hari. Kalkulate balik, ada 4 hari yang kita kena keluar daripada penginapan kita tu, 4 hari. Jadi bawa pakaian sekian. Okey, kita pun faham lah. Jadi bawa pakaian sekian tu sebab apa? Okey, selama 4 hari tu kita takkan balik ke hotel kita. Jadi bawa lah beg kita, satu beg kecil lah. Dalam tu dipesan lah borok gigi, semua benda simple je, tapi dia ingatkan. Sebab tu benda simple ni saya sebut dekat dalam kuliah. Simple je. Kalau tertinggal borok gigi lah, dah terfikir macam mana 4 hari tak gosok gigi. Dalam ihram ni macam-macam fikir. Jadi dia akan ingatkan semua benda. Okey, dalam beg tu kita pun bawa. Jemaah ni tadi, orang naik bas pukul 8 pagi dah beritahu kita ni dalam satu dewan ni ada berapa ratus orang? Ada 300 orang. Ada 400 orang contohnya.
Dalam satu bas ada 40 orang. Maknanya bas pukul 8 tu dah ada 10 bas dekat luar. Kita pun baru balik masa subuh-subuh tu, pergi subuh, boleh subuh di Masjidil Haram, tapi balik tu kita dah nak bergerak pukul 8 pagi ke, contohlah ni contoh. Ya, ni contoh petang biasanya. Ya, petang. Okey. Baik, kita nak sampai tu, kita dah ada sampai masjid, kita tengok, oh banyaknya bas. Oh banyak. Kita pun duduk depan macam ni lah kita. Tuan-tuan kan. Duduk depan hotel tu tengok macam ni. Oh banyak. Kan? Banyak. Banyak bas. Okey. Bas satu kita pun dah ada dah orang dia. Siapa naik. Kita tengok ni, tengok. Bas bergerak. Oh, kita pun lambai. Oh. Bas kedua lambai. Bas ketiga sampai bas ke-10. Lambai gitu. Balik-balik dah tak ada orang. Kosong. Kunci hotel. Udah. Contohnya ya. Contoh. Ataupun masa bas bergerak tu kita tengok pun, dia datang satu perasaan yang dia tak nak buat ibadat. Aku tak nak buat. Tak nak buat. Tak apalah. Mulalah dia cari langkah untuk tak pergi wukuf di Arafah. Dia pergi mana? Tak tahulah pergi mana. Bila musim haji di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram, yang datang tu adalah orang nak buat haji semata-mata. Jadi sekitar Masjidil Haram pada hari wukuf di Arafah, sehari itu akan kosong, lengang. Tak ada orang. Jadi mustahillah seorang dia tertinggal. Tapi tak mustahil dia tertinggal. Sebab dia meninggalkan diri dia daripada orang lain. Mula dia pergi, tapi dia pusing, lepas. Contohnya lah, dia ada kawan yang di sana. Dia ada saudara maranya di sana. Saudara maranya dia kata, okey, nak datang, boleh datang. Dia pun datanglah pergi rumah saudara dia. Dia keluar pergi ke Jeddah. Contoh dia jauh. Hilang dia. Jadi bila hilang, waktu wukuf di Arafah, dia tak tunaikan wukuf di Arafah. Entah ke mana dia pergi, entah buat apa dia pergi. Sedangkan sepatutnya pergerakan dia ikut rombongan muassasah tabung haji ni untuk mengerjakan ibadat haji. Satu benda wukuf di Arafah dia tak buat. Okey. Tapi jangan risau ya, tuan-tuan, perempuan, ayahanda, ibunda, jangan risau. Sebab kita akan detail tengok setiap orang yang ada naik bas, setiap orang pergerakan kita tu memang tahu, siapa tak ada. Memang kita cari. Bawa rotan. Bawa betul-betul. Tak adalah maksudnya kita cari betul-betul. Sakit ke dia, hilang ke dia, memang jaga betul-betul. Supaya semua jemaah haji yang daftar dah pergi ni, kita betul-betul dapat sempurnakan rukun ni. Jangan seorang pun tertinggal. Itu arahan daripada tabung haji untuk semua pegawai-pegawai yang ada yang bertugas tu, tuan-tuan dekat sana kita akan melantik sukarelawan. Sukarelawan ni daripada kalangan kita. Sukarelawan ni, jemaah-jemaah lelaki ni jadi sukarelawan untuk bantu kawan-kawan kita. Sebab berapa orang je boleh pegawai pergi? Tak ramai pergi. Kalau pergi semua pegawai nanti tuan-tuan tak pergi pula. Kan? Apa yang pegawai pergi, kita tak pergi. Dah ada berapa je. Jadi nak membantu tu, kitalah orang jemaah lelaki akan membantu. Jadi kitalah yang akan tengok siapa yang tak ada, siapa sakit, siapa yang tak boleh bergerak, kita. Jadi kita sama-sama menolong. Tips untuk pergi haji, ini dia. Banyakkan bantu rakan-rakan kita, kawan-kawan kita. Banyak bantu orang. InsyaAllah Allah permudahkan urusan kita tu. Sampai kita nak tawaf pun nanti, mudah urusan kita untuk tawaf sebab kita banyak bantu. Bantu tu kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kita bantu. Tengok orang susah sikit, kita tolong. Mudah-mudahkan urusan. InsyaAllah Allah mudahkan urusan. Ya, Allah mudahkan urusan. Okey. Kita tengok dekat sini apa maksud wajib haji. Okey, ada tak tadi? Rukun haji. Okey. Dah cerita tentang rukun, dah saya ceritakan ni, baru saya jelaskan. Apa maksud sebenarnya rukun haji? Contoh dah ada. Al-misal dalam bahasa Arab ada dah. Example ni dah ada. Okey. So apa dia kata rukun haji ni pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Tadi dah yang saya bawa contoh tu tadi. Mesti kita buat. Lepas tu dia kata mesti tu jika tidak ditunaikan seorang haji seseorang tidak sah dan tidak sempurna. Tergantung
Tak sempurna lah. Dan masih tertakluk dengan larangan ihram. Okey, dia letak di hujung tu masih tertakluk dengan larangan ihram. Kalau dia tak buat, bermula dia masuk dengan niat, lepas tu ada pantang larang ihram yang saya cerita tadi, dah berniat pakai pakaian ihram apa semua, pantang larang dia, lepas tu dia tak sempurnakan satu. Tak sempurnakan wukuf di Arafah. Bermaksud dia masih lagi tak settle. Tak settle, dia berada dalam larangan ihram. Bila berada dalam larangan ihram, orang lain dah sempurna, orang lain boleh tukar kain ihram, berpakaian pakaian biasa, pakai jubah, pakai t-shirt, pakai baju Melayu, pakai jubah Arab, ambil Imam Masjidil Haram punya jubah, okey, pergi masuk ke masjid, orang ingat masa Imam Masjidil Haram masuk bilik kita, rupanya kawan kita. Okey, elok sebab dah sempurna, kita boleh pakai tukar balik. Dia pula tak sempurna. Bila dia tak sempurna, dia tengok orang tukar, dia pun tukar. Siapa tahu? Entah siapa yang salah. Dalam TikTok. Kita ni pergi ke sana, tuan-tuan, puan-puan, kita langgar larangan ihram, orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Sebab orang lain punya hair untuk ibadat. Hal sendiri kita buat ibadat. Kalau kita langgar pantang larang ihram, kalau orang lain nampak, orang akan tegur. Tapi pantang larang ihram, benda yang kita tak sempurnakan rukun, wajib tak sempurnakan, orang tak tahu, tuan-tuan. Encik Zul tadi yang pergi, orang lain tak perasan. Dan dia bila tengok orang dah balik berpakaian biasa, dia pun terus tukar. Sedangkan dia berada dalam larangan ihram. Maknanya, kalau dia tak sempurna, tertakluk dengan larangan ihram. Sampai bila? Sampai dia sempurnakan. Lepas tu pula, kita punya grup ni, habis sempurna, kita pun balik ke Malaysia. Dia masih mendiamkan diri. Sebenarnya, sampai balik ke Malaysia, dia tertakluk dengan larangan ihram. Dia tukar baju, pakai baju biasa, dia pergi ke ofis pakai biasa, maka dam tu bertambah-tambah. Hati-hati. Daripada kita nak buat ibadat haji, kita tahu tentang ibadat haji ni, pahalanya besar, Allah hapuskan dosa-dosa kita menunaikan ibadat haji, tiba-tiba bukan hapus, bertambah dosa yang besar kita buat. Hati-hatilah ya, hati-hati. So sebabnya kita pergi ke sana nak sempurnakan ibadat haji. Itu namanya rukun haji. Okey. Lepas tu pula dia ada wajib haji. So dah pukul 10 lebih, pukul 10 insya-Allah kita rehat seketika. Lepas ni kita akan sambung. Kita akan pecut sikitlah ya. Tadi lewat sikit mula, kita akan sambung. Okey. So soalan lagi nak tanya lepas ni lah. Lepas ni tanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.